MHI di semangat mereka yang tinggi dan kita juga tidak mahu ramai menjadi mangsa kepada penipuan skim yang merugikan sebab pada usia tertentu, usia 50-an contohnya, masa untuk keluarkan kredit SP tetapi ada juga yang ditipu dengan pelbagai skim yang mengarut dan juga mungkin akan membebankan hutang pada masa yang sama. Dan kita nak bersama dengan Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman sebagai Timbalan Presiden FOMKA untuk berkongsi penipuan pencarum kredit SP yang dibibangi akan terus mencari mangsa dan merugikan ramai orang. Baik, di talian Encik Muhammad Yusof, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lihat di paparan akhbar di mana Encik Yusof dedahkan bahawa ada penipuan licik yang sasarkan warga tertentu usia 50-an ke atas, ya. Ini juga termasuk mereka yang ada akaun dua untuk pelbagai tujuan. Jadi bagaimana ia dikesan dan dikenal pasti daripada awal oleh pihak FOMKA, silakan. Ya. Sebenarnya laporan ini didedahkan oleh pihak media. Mereka telah mendapatkan makluman daripada FOMKA tentang isu ini lah. Memang kita memandang serius tentang isu-isu seperti ini, apatah lagi bila melibatkan isu KWSP kerana matlamat wang KWSP atau wang kumpulan simpanan pekerja ini adalah untuk masa tu ataupun apabila mereka bersara, mereka akan menggunakan wang tersebut untuk membiayai apa juga keperluan termasuk kesihatan, makanan dan sebagainya. Tetapi pihak yang memberi pinjam ini menggunakan taktik untuk menggunakan wang KWSP untuk membayar balik pinjaman yang diberikan. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab yang boleh membebankan kepada pencarum KWSP apabila mereka bersara nanti. Dan kita pun tak tahu berapa kadar faedah yang dikenakan kepada mereka, dan bila mereka nanti apabila bersara mengeluarkan wang tersebut, wang itu akan dihabiskan dengan begitu saja tanpa mempunyai satu perancangan tertentu. Dan kita pun sudah maklum dalam keadaan sekarang ni usia rakyat Malaysia boleh menjangkau hingga 70 tahun. Bila mereka bersara sama ada 55 ataupun 60 tahun, mereka masih ada lagi 10 tahun ataupun 15 tahun yang mereka perlu wang untuk membiayai kehidupan mereka. Baik, kalau lihat kepada taktik yang digunakan, mereka gunakan imej-imej yang ala Islamik, ya. Nama-nama yang berkonsepkan Arab, gadis bertudung dan juga imej-imej yang meyakinkan. Jadi itu taktik yang mungkin akan mengguburi mata peminjam-peminjam KWSP ini. Jadi macam mana kita melihat bahawa ada yang terpedaya tanpa merujuk kepada pihak yang bertauliah dengan mudah untuk terlibat dengan skim ini? Mungkin dapat dikomen? Ya, memang inilah taktik yang biasa digunakan oleh pihak peminjam wang, sama ada berlesen atau tidak berlesen, untuk memperdaya pengguna, terutama sekali pengguna Islam, dengan menggunakan imej-imej Islamik, bertudung dan sebagainya. Dengan cara ini boleh menjadi tarikan, dan ini merupakan satu tindakan yang tidak wajar, dan sepatutnya peminjam perlu merujuk terlebih dahulu kepada Kementerian Perumahan dan Rakyat Tempatan untuk mengenal pasti sama ada pemberi pinjam itu ada pinjam yang berlesen ataupun tidak. Sekarang ni kerajaan telah menjendamakan peminjam wang ni kepada kredit komuniti sejak tahun pada bulan April 2019 lagi. Dan sekarang ni kemudahan telah ada, kerajaan juga telah mewujudkan aplikasi iKredit.com di mana pengguna boleh memeriksa pemberi pinjam yang berlesen atau tidak, dia yang berdekatan dengan kawasan ini memberi kemudahan, kerana dengan cara ini pengguna boleh mengetahui adakah peminjam lesen tersebut yang tulen ataupun tidak. Ya, tapi melihat kepada tawaran yang ditawarkan oleh skim ini, sebab mudah, ya, hanya berikan slip gaji sebulan saja, kemudian pinjaman itu lulus masa yang cepat, dan juga yang diserah hitam pun ada peluang untuk membuat akses kepada pinjaman ini. Jadi dengan tawaran yang menarik itu, ramai mungkin terpukaulah sebagai keadaan yang terdesak. Jadi macam mana apa nasihat Encik Yusof kepada mereka yang betul-betul memerlukan kewangan pada masa sama menggugat simpanan KWSP mereka, sebab KWSP ini tabungan masa depan, bukannya untuk kegunaan terdesak ini. Mungkin dapat sikit nasihat. Memang ini yang biasa berlaku lah, sebab memang pemberi pinjam wang ini merupakan satu kaedah pinjaman yang mudah berbanding kalau kita nak minjam dengan bank dengan pelbagai dokumentasi yang diperlukan. Tapi minjam wang ini sangat mudah. Jadi pengguna perlu berhati-hati bila nak pinjam, bila terdesak. Mereka perlu mempunyai perancangan. Sebab itu bagi FOMKA sendiri, perancangan kewangan itu penting. Pengguna perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa depan. Memang kadang-kadang sukar, kerana tak apatah lagi bagi golongan B40 yang kadang-kadang pendapatan mereka hanya cukup makan saja. Mereka tak ada wang untuk disimpan. Tapi walau bagaimanapun, mereka perlu mempunyai perancangan supaya mereka ada jumlah wang, dan wang tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan asas. Dan satu perkara yang saya ingat sekarang ni apabila
yang juga perlu dijadikan sebagai peringatan kepada pengguna tentang bagaimana kalau kita lihat dahulu-dahulu orang apabila memiliki pendapatan tertentu mereka akan membeli emas dan sebagainya. Apatah sekarang emas ni harganya agak tinggi. Ia sebenarnya boleh dijadikan sebagai satu cagaran. Umpamanya apabila mereka memerlukan uang, mereka boleh menggadai di pajak gadai ataupun di Arhanu untuk mendapatkan uang. Ini merupakan satu kaedah daripada mereka meminjam wang daripada peminjam wang yang kadang-kadang boleh membebankan kehidupan mereka. Ya, tapi ada juga mungkin kes yang menyatakan bahawa di iklan yang mereka iklankan itu termasuk video pendek ataupun ada lagi paparan di laman sosial menggunakan logo KWSP yang mungkin palsu ya. Sebab nampak betul-betul realistik sedangkan itu semua palsu. Jadi mungkin ramai yang terdesak dengan bebanan kewangan terpaksa terlibat ataupun terpaksa buat juga kerana desakan ekonomi barangkali. Jadi apa nasihat terbaik supaya mereka ni sabar dulu, rujuk kepada pihak yang ada pengalaman, ilmu ataupun mereka ni memang terus saja dengan mudah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk tujuan pinjaman ini? Ya, memang kita maklum bahawa ada pengguna yang terdesak memerlukan seuang tertentu, sama ada masalah kesihatan, kalau untuk masalah pendidikan, mereka memerlukan semula wang dan mereka akan cuba untuk mendapatkan pihak-pihak yang bersedia untuk beri pinjaman secara yang cepat. So, jadi kita mungkin memerlukan satu kaedah di mana mereka perlulah mendapatkan khidmat nasihat yang terlebih dahulu daripada pihak-pihak yang berkenaan bagi memastikan bahawa mereka tidak terjebak dengan mekanisme ini. Dan saya rasa KWSP sendiri pun telah mempunyai satu sistem pendidikan untuk perkara yang boleh membantu untuk bakal-bakal perkara ini bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka. Jadi pengguna jangan kena berhati-hati sebab penggunaan video dan sebagainya adalah sekadar testimoni untuk menarik pengguna saja, tetapi sebenarnya di belakang itu pelbagai masalah yang bakal dihadapi oleh pengguna. Kiranya mereka meminjam wang dengan peminjam pemberi pinjam sama ada berlesen atau tidak. Lesen ni yang akhirnya boleh menjebak mereka. Sebab itu bagi pengguna ini mereka perlu berhati-hati dan perlu berfikir panjang sebelum membuat satu pinjaman, terutama sekali melalui peminjam wang. Ya, sebab kita bimbang nanti dibebani dengan bunga yang tinggi ya. Betul. Yang kita asalnya kalau berdasarkan kepada Akta Peminjam Wang 1951, kadar yang sepatutnya dikenakan adalah 12% bagi pinjaman bercaga dan 18% ataupun 1.5% bulan bagi pinjaman yang tidak bercaga. Jadi pengguna perlu memastikan bahawa kadar yang dikenakan itu berdasarkan kepada Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Baik, terima kasih maklumat yang lengkap diberikan, nasihat yang terbaik untuk semua orang merancang bersabar dan juga mendapatkan rujukan kepada pihak yang lebih bertauliah dan juga ada ilmu tentang hal ini. Terima kasih kepada Cik Muhammad Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden FOMKA, berkongsi tentang penipuan terhadap pencarum KWSP. Ingat itu simpanan masa depan yang penting untuk kita rancang banyak perkara seperti haji untuk selesaikan PMN rumah dan bukan untuk kegunaan semasa biar ia terpendam ataupun tersimpan dengan pelaburan yang dijamin oleh kerajaan.